Balik tangan kosong dapat penat, ya kan? Betul. Bagaimana bermulanya sejarah bawa taksi ni? Adakah ni first job ke, second job ke, sebelum ni ada kerja lain ke? Sejarah saya mulakan kerjaya sebagai pemandu taksi selepas saya berhenti tamatkan perkhidmatan saya sebagai pemandu peribadi di sebuah syarikat di Kota Damansara. Selepas saya menamatkan kerjaya saya sebagai pemandu peribadi, saya mengambil pendekatan untuk berdikari bekerja sendiri sebagai pemandu taksi. Dan begitulah seterusnya sehinggalah sekarang saya bertahan, dan alhamdulillah pada tahun 2020 saya mendapat permit taksi sendiri. Alhamdulillah, itulah usaha saya untuk mendapatkan permit taksi sendiri. Bagaimana dengan tip kepada beginner, kepada orang baru bawa Grab, bawa taksi, yang peluang kerja terhad, kena buang kerja, pengangguran, tip untuk beginner? Tip dia senang saja. Kalau kita sebagai pemandu taksi, kita kena rajin. Kalau kita rajin, insya-Allah rezeki itu akan bertambah. Begitu juga dengan Grab. Kita kena rajin. Sebab Grab ni kalau kita bawa, kita dah buka application dia, tak berhenti. Sebelum penumpang turun dah masuk satu job lagi. Belum lagi penumpang yang dua turun, dapat satu job lagi. Jadi benda tu tak berhenti. Kita kalau kita rajin, pendapatan untuk Grab je, pendapatan bersih, kita boleh satu hari boleh dapat 250 bersih. Dah tolak minyak, dah tolak tu semua, kita bersih 250 kalau kita rajin. Dan jam 9 pagi sehingga 5 petang. Itu kalau Grab lah. Memandu selama 8 jam. Kalau saya pergi pejabat pun dah penat, macam mana nak memandu 8 jam ni? Melalui traffic jam, jalan daripada 4 lane jadi 2, jadi 1 lane, ada construction tengah jalan. Itu untuk menempuh keadaan-keadaan itu kita perlu ada kesabaran. Pemandu sebagai pemandu taksi ataupun Grab, kesabaran tu adalah keutamaan kita untuk meneruskan kerjaya. Kalau kita tak ada kesabaran, maka kerjaya kita akan terbantuk di situ sajalah. Ramai pemandu-pemandu Grab atau taksi yang tak sanggup menghadapi masalah ni. Sebab tu mereka hadkan perjalanan mereka daripada jam 9 sampai 5 petang saja. Selebih itu mereka akan balik. Yang mana yang ada setengah pemandu dia suka ambil kerjaya daripada pukul 5 petang sampai malam. Jadi last soalan lah. Kita dalam keadaan masa tertentu mungkin kita boring, benci bila berlaku macam banjir, traffic jam yang teruk kan, yang tak bergerak ke. Sebab Kuala Lumpur ni selalu banjir kilat. Macam mana tu? Ulang balik. Di Kuala Lumpur ni selalu berlaku banjir kilat, jadi kereta tak bergerak. Masa tu mungkin rasa macam boring. Menyesal aku keluar rumah hari ni. Kalau aku tahu macam ni kan, banjir tadi aku duduk rumah ya lepak kan. Itulah dia. Kalau dari segi keadaan banjir kilat tu, kita kena reda lah. Walaupun pada mulanya kita keluar tu agak selesa perjalanan, dalam perjalanan setengah hari tu waktu berlakunya musibah. Jadi kita tak dapat nak elak lah benda tu. Kita kena hadapi lah. Apa pun kena hadapi. Pernah tersadar 4 jam, 5 jam pergi, lepas tu balik tak dapat duit sebab traffic jam, sebab banjir. Ya, itu semua pernah saya alami. Berlakunya di pusat bandar, berlakunya banjir kilat kan? Jadi kita kena hadapi lah. Kita kena reda lah. Itulah rezeki yang kita ada, dan itulah perlu kita hadapi.
Masa seronok. Lepas turun datang penumpang, turun lagi penumpang, duit masuk. Tak sedar lagi dah pukul 5 petang. Pernah berlaku? Pernah. Saya pernah memandu teksi hanya setengah jam saja rehat. Setengah jam rehat itu pun disebabkan saya nak solat. Setengah jam je. Selain tu saya sekarang lupa nak makan. Makan tengah hari saya, makan petang saya. Sampai tahap begitu nak mengejarkan pendapatan yang lebih. Mungkin kita ada memerlukan pendapatan yang lebih. Jadi pada hari ini kita kena bekerja keras sikit untuk besok punya perbelanjaan yang lebih. Pernah saya bekerja sampai 12 jam. Tapi rehat hanya 1 jam untuk solat saja. Bagaimana you membagikan, sebab you sebagai pengurusi persatuan membagikan masa antara teksi dengan pemandu teksi, dengan persatuan, dengan family, dengan orang rumah? Dia mengenai agihan masa terutama di dalam rumah untuk keluarga, persatuan dan kerjaya. Saya ambil pendekatan untuk menimbangkan segala-galanya. Tengok bergantung pada keadaan. Kalau masalah keluarga ni tidak menimbulkan masalah, saya akan boleh settle ke itu saja. Tapi mengenai persatuan ni dia punya banyak masalah sikit lah. Orang nak tanda tangan untuk pengesahan dokumen. Dan bila kita buat ada panggilan tu, kita bagi waktu kat dia lah. Okey, masa-masa sekian ni saya ada di pejabat. Contohnya macam ni lah, pukul 5 saya ada kat pejabat. Datanglah kat pejabat. Ataupun pagi sebelum bertugas pemandu teksi, datanglah kat pejabat pukul 8 pagi. Ataupun saya akan berada 8 pagi sampai pukul 9 pagi di pejabat. Jadi kalau bila mereka telefon tu, waktu-waktu itulah saya akan bagi masa pada mereka untuk berurusan. Kecuali bila ada kecemasan, kematian, itu saya kena perlu balik awal lah. Mungkin dalam keadaan tertentu isteri pernah murmur, takkan RM5 je hari ni dapat kan, belanja sayur, belanja. Lepas tu, kenapa balik lambat kan? Lepas tu dia tanya lagi, kenapa baju abang ni wangi bau? Mana datang? Itu biasa. Itu rumlah. Dalam kita memandu teksi ni macam-macam dugaan kan. Yang perlu kita hadapi. Contoh pendapatan. Kadang isteri saya amat memahami dengan kerjaya saya. Dia amat memahami kerjaya saya sebagai pemandu teksi. Jika saya akan maklum hari ni saya tak menarik, jadi pendapatan untuk hari ni sebanyak ni. Dia kata saya ada lebih, saya akan bagi lebih. Terima kasih. Begitulah seterusnya. Terima kasih Tuan Jani. Kita dah sembang tadi selaku pengurusi Persatuan Penduduk PPR Iran Ampang Blok A, membawa taksi sebagai kerjaya. Mana tuan kita ni membuat 3 kerja, 3 in 1 berhadapan dengan warga flat, depan dengan tanggungjawab rumah tangga, anak, isteri. Jadi dia check and balance lah, menceritakan pengalaman. Terima kasih tuan. Sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.